السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni menyambung perbahasan daripada risalah Indahnya Pesan Luqman Al-Hakim. Sambungan kita ialah pada bab yang ke-8, muka surat yang ke-75. Kalau pada buku yang lama, ianya pada muka surat yang ke-45. Di bawah tajuk Luqman Tokoh Intelektual, Pejuang Tauhid. Dalam bab yang ke-8, penulis hafizahullah ta'ala lebih kepada ingin memberikan latar bagaimana dan macam mana surah Al-Luqman ni turun. Jadi penulis ingin sampaikan kepada kita waktu itu keadaan masyarakat Arab seperti apa dan apa yang berlaku pada Nabi. Dan kita maklum bahawasanya surah Luqman ini turun pada fasa dakwah Nabi masih lagi berada di Mekah, belum lagi berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Jadi kita tengok apa yang disebut oleh penulis. Dia cuba datangkan dalam bentuk penceritaan. Dia kata sungguh mengecewakan Quraisy, Luqman yang sering dikumandangkan dalam syair-syair mereka. Tetapi tiba-tiba Al-Quran turun menerangkan mengenai Luqman sebagai tokoh pejuang tauhid yang memerangi syirik sehingga ke akar umbi, yang diangkat oleh musyrikin Mekah melalui lidah para penyair yang hebat pada waktu itu. Ialah hebatnya untaian kata-kata hikmah yang keluar daripada mulut Luqman. Daripada segi hikmah dalam kehidupan, hikmah dalam mendidik anak, itu dibawa oleh penyair-penyair Arab pada waktu itu. Tapi satu benda yang tidak disebut oleh mereka ialah berkenaan dengan apakah pendirian Luqman Al-Hakim berkenaan dengan Allah Azza wa Jal, ataupun berkenaan dengan bab ketuhanan. Sejauh mana Luqman Al-Hakim dalam bab ketuhanan ni dia memahami konsep ketuhanan tu macam mana, yang tu tidak disebut dalam kebanyakan syair-syair Arab pada waktu tu. Kemudian kata penulis lagi, sungguh mengecewakan Quraisy, Luqman yang sering mereka petik kata-kata hikmahnya, tiba-tiba Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri menerangkan kepribadian Luqman yang berjuang di dalam dan di luar rumahnya agar anak bangsa dan anaknya sendiri tidak mengada-ngadakan sekutu kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi benda yang sampingan dibawa, benda yang menjadi prioriti dalam kehidupan Luqman itu diketepikan, iaitu isu tauhid. Dan kita tahu dan maklum bahawasanya dalam bab ataupun dalam agama ni, benda yang paling utama ialah yang disebut sebagai akidah, iaitu pegangan. Walaupun satu orang tu dia ada keinginan beribadah yang tinggi, tapi kalau dalam bab
pegangan ataupun akidah tu dia tak jelas, maka ibadahnya itu tidak memberi apa-apa kesan, bahkan tidak memberi apa-apa nilai pun. Yang dinilai mula-mula sekali ialah sejauh mana satu orang tu memahami dan meletakkan Allah Azza wa Jalla. Dia letak Tuhan tu di mana? Macam mana dia memahami konsep Tuhan? Kita tahu bahawasanya Luqman membawa seruan kepada tauhid. Adapun Quraisy dia tak highlight benda ni dalam syair-syair mereka bila mana cerita tentang Luqman. Sungguh mengecewakan manusia pemuja kecantikan. Tokoh yang paling tampan dan indah rupa parasnya iaitu Nabi Yusuf, juga seorang pejuang tauhid. Begitulah kebanyakan cerita-cerita yang datang khususnya daripada ahli kitab. Sebab cerita Luqman, cerita Nabi Yusuf, cerita Nabi-Nabi yang terdahulu ni, bila mana orang Arab tahu, dia punya sumber utamanya mesti datang daripada ahli kitab. Ahli kitab ni yang paling besar dia punya tempat pada waktu itu ialah di Khaybar, di Madinah. Sebab di situ ialah tempat berkumpulnya Yahudi. Dan pada kacamata orang-orang musyrikin Mekah pada waktu itu, Yahudi ini ialah golongan intelektual, ahli akademik, yang mereka ni banyak tahu tentang sejarah-sejarah umat yang lampau. Jadi mereka akan menyampaikan berita. Tapi sayangnya berita-berita daripada umat-umat yang lampau, termasuklah berita tentang bab ketuhanan, benda-benda yang penting, tidak disampaikan dengan jujur. Sebab tu turun Quran, Allah Ta'ala dedahkan antara jenayah yang dilakukan oleh ahli kitab, academician pada waktu itu, ialah mereka ni ada kemahiran yalwuna alsinatahum bil kitab, meliuk lentukkan lidahnya untuk menyampaikan isi kitab Taurat, Injil. Tuhan guna perkataan dalam surah Ali Imran, yalwuna alsinatahum. Mereka ni ahli kitab ni meliuk lentukkan lidahnya. Sebab tu antara benda yang kita kena berhati-hati bila mana satu orang ni mempunyai keupayaan bercakap yang luar biasa. Dia boleh beri attraction pada percakapan dia. Bukanlah makna kata semua orang yang mempunyai keupayaan pengucapan awam yang hebat ni semuanya tak betul. Cuma kita tetap kena ada ilmu. Kita tak boleh menjadi satu orang yang terima bulat-bulat. Bahkan kita tengok dalam kehidupan realiti sekarang, manusia, masyarakat lebih ke belakang lagi bila mana datang satu orang yang cukup mempunyai rupa paras yang elok, tanpa bercakap apa-apa pun. Sebab tu tuan-tuan perasan, bila mana 2-3 hari ni didedahkan kedatangan satu orang daripada, didakwa dia ni daripada Morocco, yang mendakwa dia ni keturunan Nabi. Dah ramai orang sebut. Cuma saya nak sebutnya ialah isu masyarakat yang boleh terpedaya dengan satu orang yang mempunyai rupa paras. Sehingga sekarang kerajaan Morocco pun mendedahkan dia tidak mempunyai nasab keturunan bersambung sampai kepada keluarga Nabi. Dia dakwa saja. Kalau tuan-tuan tengok video-video kedatangan dia ke negara kita ataupun negara jiran, Thailand pun dia pergi, tidak ada kuliah yang panjang ataupun daurah kita apa, tak ada. Bahkan video-video yang diletakkan ialah cukup sekadar dia duduk atas pentas, dia senyum, lepas tu orang pun teruja. Ada satu video tu dia duduk di atas pelamin, dia duduk saja, tak ada apa-apa pun. Ini keadaan masyarakat sekarang. Kalau zaman Nabi, masyarakat Arab jahiliah ni, orang tu handsome, dia kena bercakap. Sekarang ni, walaupun manusia dia moden, tapi dia punya ambilan pengetahuan terkebelakang. Tak perlu bercakap, tengok muka je. Ini antara benda yang kita boleh tengok kemunduran dalam mengambil ilmu. Kemajuan tu maju dalam membina dunia tu memang maju. Kita akan tengok, kita dah tengok sekarang dunia bagaimana dia berkembang maju. Tapi dalam bab ilmu-ilmu akhirat ni, menyedarkan bahawasanya kita ada urusan lagi selepas pada dunia ni, cara nak ambil ilmu ni dia makin mundur. Benda ni tak pelik sebab Nabi pun sebut, ilmu, khususnya ilmu berkaitan akhirat ni dia akan berkurang. Dengan matinya para ulama', dengan tenggelamnya orang-orang alim, sehingga dilihat orang alim tu sangat-sangat tersembunyi. Seakan-akan zaman kita ni orang yang benar-benar alim. Bila mana saya sebut orang alim ni, kita jangan nampak orang alim ni orang yang belajar banyak. Bila mana disebut dalam agama orang alim ni ialah orang yang ada ilmu seiringan dengan amalannya. Sebab Quran dalam surah Fatir, Allah Ta'ala sebut, innama yakhshallaha min ibadihil ulama.
Sesungguhnya yang takut kepada Allah Ta'ala itu ialah daripada kalangan hambanya yang alim. Maknanya satu orang tu bila mana kita nak tengok dia tu alim, tengok sejauh mana dia letak Tuhan sebagai prioriti dalam hidup dia. Orang alim yang lebih ke hadapan, mengagungkan syariat. Dia bukan orang alim yang mendatangkan syubhat, mendatangkan kesamaran, memperlihatkan diri dia tak terlalu menjaga agama, memperlihatkan keluarga dia, keluarga yang ruang lingkup dia lah. Keluarga besar ni kita tak ambil kira. Maknanya isteri dia, anak lelaki dia, anak perempuan dia, kita tengok kehidupan dia. Tak terlalu melihatkan diri dia tu macam orang yang jaga agama. Tapi orang kenal dia sebagai orang yang belajar agama. Pada zaman dulu bila dia sebut ulama' ni ialah orang yang kita nampak selalu ada di tempat-tempat majlis-majlis yang baik. Duduk di majlis ilmu, selalu berada di masjid. Muka-muka yang mudah untuk dikenali dan selalu ada di tempat-tempat seperti ini. Jadi ini ialah realiti zaman. Kita akan tengok orang-orang yang mengetahui agama dia makin tersembunyi. Sebab dunia sekarang ni dia bersaing dengan populariti. Glamour dan popular ni satu benda yang membunuh satu orang tu. Sebab tu benda ni bahaya. Dalam bahasa Arab dia panggil at-tasaddur. Tasaddur ni ialah angkat diri ke pentas yang semua orang tengok. Sekarang ni semua orang buat benda yang bodoh pun orang harapan dia ialah untuk orang tengok dia. Walaupun benda tu ialah benda yang bodoh ataupun tak bermoral. Ini ialah realiti zaman. Pada zaman dulu, cerita Luqman ni hanya diangkat daripada segi kehebatan dia bercakap. Untaian kata-kata hikmah dimasuk dan dialunkan sekali dalam syair-syair Arab jahiliah. Tapi benda yang dia selalu sebut, benda yang dia jaga pada diri dia, iaitu tauhid, tak disebut. Macam mana penulis sebut cerita tentang Nabi Yusuf pun diceritakan tentang kecantikan rupa parasnya. Tapi dakwah yang dibawa oleh Nabi Yusuf tidak diangkat. Kemudian dia sebut lagi, sungguh mengecewakan manusia pemuja kekuasaan. Muka surat seterusnya, tokoh yang paling kaya iaitu Nabi Sulaiman ialah seorang pejuang tauhid. Orang yang paling kaya di dunia ialah Sulaiman, Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan dia orang yang sibuk dengan menjaga tauhid. Tokoh yang paling berkuasa iaitu Zulkarnain ialah seorang pejuang tauhid. Seperti mana kita baca dalam surah Al-Kahfi. Orang kafir Quraisy memandai-mandai bertanya dengan nada mencabar Rasulullah mengenai siapakah Luqman jika benar baginda seorang nabi. Tiba-tiba jawapan daripada pemilik 7 petal langit ialah jawapan yang memukul-mukul acara syirik mereka selama ini yang mereka dakwa sebagai agama Ibrahim. Kita dah sebut sebelum ni, masyarakat Arab jahiliah mereka tidak merasakan mereka ini orang yang berpaling pada agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Bahkan mereka merasakan diri mereka ialah penyambung kepada ajaran Nabi Ibrahim. Ini ialah penyakit yang akan hinggap pada mana-mana bangsa. Sebab tu bila mana kita baca cerita kesesatan, penyelewengan Quraisy, kesesatan dan penyelewengan ahli kitab, jangan kita rasa ianya jauh untuk kena pada bangsa lain. Tujuan Allah Ta'ala dia masukkan cerita ni dalam Al-Quran. Cerita jenayah ahli kitab, cerita gelongnya musyrikin. Tujuannya ialah nak beritahu penyakit-penyakit ni akan hinggap juga pada kamu sekiranya kamu tidak memerhatikan benda-benda yang utama, iaitu tauhid. Kalau kita orang Melayu tidak mempedulikan isu tauhid, kita akan menyerupai seperti mana Bani Israel, menyerupai seperti mana musyrikin Mekah. Kita akan ikut perangai dia orang, iaitu terutamanya perangai dalam beragama. Ini benda yang penting yang ingin dibawa oleh penulis. Kemudian dia sebut lagi, mereka sangkakan jawapan daripada Nabi akan memihak kepada mereka, iaitu mungkin ayat Quran akan turun dan akan mention tentang untaian kata-kata hikmah yang mungkin tak pernah dengar daripada Luqman. Sehinggalah Allah Ta'ala menjadikan surah Luqman itu bercakap tentang isu tauhid. Sebab tu kita tengok daripada awal cerita wasiat Luqman, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-19 dalam surah Luqman, cerita tauhid, cerita salat, cerita amar ma'ruf nahi mungkar, itu yang dibawa. Sebab daripada menjaga tiga benda ni, iaitu jaga tauhid, jaga salat dan amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian dia punya penutup dia ialah sabar. Orang yang jaga 3 dan 4 benda ni akan dipenuhi dirinya dengan hikmah. Dipenuhi dirinya dengan hikmah. Hikmah ni ialah tindak tanduk yang terpimpin.
Kita buat satu benda tu dia tepat. Kita buat satu benda tu dia kena. Dan kita tengok macam mana Nabi pun dihajar kepada kita ni supaya kita ni sentiasa minta pada Tuhan, minta pada Tuhan dengan makna mentauhidkan Tuhan, supaya Tuhan beri pada kita ni hikmah. Benda simple yang mungkin saya boleh kongsi kepada tuan-tuan dan puan-puan. Antara benda yang kita selalu buat hari-hari dengan dunia kita sekarang ialah kita ada urusan, kita akan keluar rumah. Bila mana kita keluar rumah, adanya doa keluar rumah yang diajarkan oleh Nabi berdasarkan hadis riwayat Abu Daud. Mungkin kita maklum doa keluar rumah ni bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Yang ni yang betul lah, doa tu pun kita boleh amal lah. Cuma dia ada lagi doa yang menarik kalau kita hayatilah doa itu. Nabi mengajarkan kepada kita, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Doa ni dia kena baca pelan sikit. Tersilap baris, tersilaplah maknanya. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada tersesat atau disesatkan. Adilla, tersesat. Udilla, orang lain yang sesatkan kita. Dia majhul. Pelakunya majhul, tidak diketahui. Au azilla au uzalla. Ataupun digelincirkan atau aku tergelincir. Azilla maksudnya aku sendiri tergelincir, au uzalla aku digelincirkan. Dia ada beza antara adilla dan azilla. Adilla maksudnya ialah sesat betul. Maknanya dia nak pergi satu tempat, dia tersesat sehingga dia tak akan boleh patah balik ke tempat tu. Dia lari pada matlamat. Azilla, dia pergi satu tempat, dia tergelincir sehingga dia sangkut di situ sekejap. Dan dia take time sikit untuk dia on track balik. Itu dia panggil azilla, yang disebut dengan tergelincir. Au azlima, ataupun aku menzalimi. Au uzlima, ataupun aku dizalimi. Au ajhala, ataupun aku ni membawa kebodohan diri aku. Au yujhala alayya, ataupun aku dibodohkan oleh orang lain. Disebut sekali lagi. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada tersesat atau disesatkan. Au azilla au uzalla. Dan aku berlindung kepadamu daripada aku tergelincir atau aku digelincirkan. Au azlima, dan aku berlindung kepadamu daripada aku menzalimi orang. Au uzlima, ataupun aku dizalimi. Au ajhala, ataupun aku berlindung kepadamu ya Allah daripada kebodohanku sendiri. Au yujhala alayya, dan aku berlindung juga daripada aku dibodohkan oleh orang. Tuan-tuan boleh bayang kita keluar pada rumah, Nabi ajar kepada kita baca doa ini. Doa ini ialah doa memohon hikmah daripada Allah Azza wa Jalla. Hikmah dalam perjalanan. Sebab sebahagian orang dia ingat hikmah ni ialah untaian kata-kata yang berseni, yang tinggi sastranya sehingga tak faham apa yang dia kata. Tak pun. Contoh kita tengok. Kita boleh ambil. Au azlima au uzlima. Bila mana kita keluar rumah, kita memulakan perjalanan, kita ambil satu part je. Contoh ni, kita menzalimi orang ataupun kita dizalimi oleh orang. Contohnya macam mana? Contoh kita start kereta dan kita bawa kereta kita masuk atas jalan raya. Tiba-tiba kita menzalimi orang dengan duduk pada lane yang laju, kita bawa slow. Kita menzalimi orang. Simple je. Dia tak perlu pergi kepada contoh yang payah-payah. Orang horn kita marah. Orang bagi lampu apa semua. Itu kita tak tahu hari itu. Biasanya kita bawa kereta, kita tak buat macam tu. Tapi ada hari mungkin tiada kebergantungan dengan Tuhan. Tuhan jadikan kita tak perasan. Kita duduk lane laju, tapi kita bawa slow. Akhirnya hari itu kita menghimpunkan diri kita dengan makian orang. Tak ada pasal-pasal. Orang pun marah, ni kereta ni punya tak reti bawa kereta. Ni lesen beli ke? Tak ada pasal-pasal orang marah kita. Itu bab daripada memohon hikmah.
Sebab ada orang dia rasa saya nak hikmah ni pandai bercakap. Tak. Perbuatan pun kena betul. Berapa ramai orang yang pandai bercakap, perbuatan tak betul. Perbuatan sangat tergelincir, bahkan berpaling 180 darjah daripada apa yang dia cakap. Ini ialah benda yang berlaku. Bila mana kita tengok dalam surah Luqman ni, dan juga apa yang nak dibawakan oleh penulis ni, dia nak sebut kepada kita ialah mention benda yang penting sekali ialah berkaitan dengan tauhid. Bila mana kita ada tauhid, kita akan tahu semua benda yang berlaku ni perlu bergantung pada Allah Azza wa Jalla, perlu balik pada dia. Semua benda. Daripada benda yang simple sampailah kepada benda yang lebih besar. Sebab tu orang yang jelas tauhidnya, dia akan dijaga oleh Allah. Sebab tu kita pagi-pagi dan petang, Nabi ajar pada kita bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah, bismillahilladzi la yadurru, tidak akan dapat memberi mudarat sesuatu apa pun selama mana aku bersama dengannya, dan dialah yang maha mendengar, maha mengetahui. Awal pagi, petang pun baca lagi. Ini ialah lafaz-lafaz untuk menjelaskan ketauhidan kita pada Allah Ta'ala. Sebab tu banyak benda, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 kali pagi. Orang yang baca yang ni, kata Nabi, hirzan minasyaitan. Dia akan membina benteng daripada syaitan. Nak sebut pada kita bahawasanya benteng pada syaitan ni tauhid. Benteng daripada segala masalah dalam hidup ni pun tauhid. Sebab tu orang yang bertauhid, dia akan melihat semua masalah yang datang. Dia mungkin waktu kena masalah tu, dia rasa macam goyah jugalah nak rebah, tapi dia dikuatkan oleh tauhid dia. Dia dikuatkan oleh tauhid dia. Sebab tu benda ni penting untuk kita jadikan sebagai renungan. Kita jangan lihat tauhid ni benda yang biasa-biasa. Sebab itulah setiap khutbah Jumaat, tiap-tiap minggu ni, isi utamanya ialah bertakwa pada Allah. Yang tajuk tu kemudian. Tapi bertakwa pada Allah tu menjadi benda utama. Sebab tu menjadi syarat sah khutbah tu kena ada pesanan pada takwa. Tapi bila mana selalu dengar, sebahagian orang dia lihat ini ialah benda yang biasa. Takwa tu ada hubung kait dengan tauhid. Sangat kuat hubung kait dia dengan tauhid. Orang yang bertauhid, dia akan mendapat lindungan Allah Azza wa Jalla. Dia akan mendapat kemuliaan daripada Allah Azza wa Jalla. Macam saya sebut tadi, dia akan mendapat peliharaan. Sebab tu kita tengok, saya bagi contoh, kita bawa kereta. Sepanjang kita ada lesen, contohlah dah ada 20 tahun, 15 tahun dah ada lesen. Ada sebahagian orang Allah Ta'ala pelihara dia, sepanjang dia bawa kereta, dia tak pernah aksiden. Adakah dia ni satu orang yang kebal pada aksiden? Tak kebal. Kita ni memang terdedah pada aksiden. Tapi pemeliharaan Tuhan. Sebab tu orang yang mendekatkan diri pada Tuhan, dia akan membina benteng untuk dia terjatuh ke dalam dosa. Dia bukan maksum macam para Nabi, tak buat dosa langsung. Tapi dia terbimbing. Dia macam kita lah, kita bawa kereta, tiba-tiba Tuhan jadikan perjalanan kita ataupun sepanjang kita ada lesen ni tak pernah aksiden sekali pun. Tak pernah kena tolak lah mata demerit apa semua daripada JPJ, tak pernah. Sebab tak pernah aksiden apa. Adakah kita boleh dabik dada, saya ni bagilah kereta apa pun, jalan apa pun, confirm tak aksiden? Boleh kita cakap macam tu? Tak boleh. Sebab kita tak boleh nak pastikan jalan tu kita selamat. Melainkan orang kata dia ni kalau pegang steering confirm tak aksiden. Ada. Orang kata, bukan kita kata. Saya ingat dulu waktu belajar sekolah ni, sekolah kita ni ada bas. Sebab saya duduk asrama tu nak pergi ke sekolah dia setengah jam. Jadi di asrama tu dia ada sediakan bas. Ada satu orang driver ni, setiap kali dia bawa bas, orang akan perhati, student akan perhati. Mata dia pejam. Dia kuat mengantuk, dia badan besar sikit, dia kuat mengantuk. Tapi tak pernah aksiden. Dia bawa bas 44 orang, 45 orang, dah meninggal dah pun dia tu. Kita ni selalu naik bas rasa risau. Ada orang kata sebab jalan tu dia dah sebati dah berapa puluh tahun daripada Marang tu, sekolah menengah agama Marang, nak pergi ke Pulau Rengga tu hari-hari dia lalu. Sehari sampai 5 trip, 6 trip. Saya pernah tengok, memang ada orang kata, dia kata dia tak pejam mata. Hari tu saya pilih untuk duduk dekat, dia kan bas kan dia ada yang tempat seat dekat dengan pintu tu. Dia ada seat banyak-banyak, tapi seat dekat dengan pintu tu.
Saya nak tengok mata dia. Orang panggil Abang Nan dekat dia. Memang dia pejam. Dia pejam. Laluan sotong dan udang di Marang tu, kalau tuan-tuan tahulah laluan tu, itu laluan main road lah, sekolah nak pergi ke asrama. Dia pejam. Ada beberapa selekoh dekat seberang Marang apa semua. Memang saya rasa dia hafal kawasan tu. Bas yang besar tu, bas baru, bas yang kerajaan negeri bagi. Bas. Kita tengok pun sekali, tapi dia bawa dia pejam. Dahsyat. Tapi dia tak pernah kata, saya ni bagi bas apa pun, pejam mata boleh bawa. Tak accident lah. Memang tak pernah accident. Tapi dia tak pernah mengaku dia maksum daripada accident. Tapi dia tu seperti terpelihara daripada accident. Mungkin kerana dia tu dah ada satu imaginasi yang kuat terhadap jalan tu. Dan mungkin dia baca doa macam mana hari tu. Saya tengok setiap kali dia bawa bas yang dia bawa student tak akan sangkut dalam jam yang teruk. Mungkin dia ada amalan, dia baca doa pagi petang apa semua. Time dia bawa, kita orang tak pernah lewat sekolah. Kalau orang lain bawa, ada cerita lewat. Ada orang dia suka naik bas lain, sebab bas lain lewat. Bila mana lewat, cikgu tak akan renda sebab kita salahkan driver bas. Kenapa masuk lambat? Driver bas lambat. Saya tak lambat. Saya datang awal dah. Cuma. Tapi kalau dengan bas dia, Alhamdulillah, saya tak pernah lambat lah. Tak pernah lambat. Kita pun tak tahu. Dia mungkin orang biasa, mungkin driver je, grade berapa sangat. Tapi yang saya perhati, salat di surau asrama tempat kita orang duduk tu, waktu lain saya tak pastilah, tapi untuk subuh dia selalu ada. Dan dia agak lama sikit lah nak turun sebelum daripada orang lain turun. Mungkin dia ada amalan, dia baca zikir pagi petang ke maksurah apa ke, menyebabkan dia dengan kerja dia tu Tuhan pelihara dia. Tuhan pelihara kerja dia. Jadi dia tak pernah accident. Dan bila mana ada orang lain nak ambil bas dia, orang tu tak reti nak start lah apalah, dia macam-macam. Bila tu pernah adalah tukar driver sekali, dia tak jadi bas dia. Sebab setiap bas ni dia ada driver yang khusus. Dah ada 5 buah bas. Kita orang punya asrama ni ada 300 orang student pada waktu tu. Cuma nak katanya, itu yang mata sendiri tengok. Mata sendiri tengok. Maknanya Allah Ta'ala memelihara. Sebab tu kita baca surah Al-Mulk, Allah Ta'ala sebut, awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbidn ma yumsikuhunna illa ar-rahman. Tidakkah kamu lihat di langit burung yang berterbangan, ketika mana dia mengepakkan sayap dia, buka sayap dia, tidak memegang burung itu melainkan Allah Ta'ala. Walaupun Tuhan menggunakan perkataan safat, maksudnya kebolehan, keupayaan terbang memang ada pada burung. Sebab itu ialah isim yang menunjukkan sifat pada burung tu. Macam kita ni manusia, kebolehan kita ialah masyu, berjalan. Yang nama manusia ni memang dia ada kebolehan berjalan, tapi ada waktu Allah Ta'ala jadikan tak boleh jalan. Tak boleh jalan. Ada burung, dia punya sayap dia besar, tapi dia tak boleh terbang. Ada burung sayapnya kecil, tapi dia boleh terbang. Kau tengok burung merak, tak boleh terbang. Cantik. Tak boleh terbang tinggi lah. Ada burung yang kecil, tapi ribu-ribu kilometer. Kenapa jadi macam tu? Ma yumsikuhunna illa ar-rahman. Tidak ada yang memegang, yang menghalang pergerakan melainkan Tuhan. Sebab tu kita, antara sunnahnya bila mana nak tidur ni, baca surah Al-Mulk. Baca surah Al-Mulk ni tujuan dia apa? Tujuan ni ialah untuk taqwiyatul aqidah, menguatkan akidah. Bagus dah, saya tengok ada sebahagian tempat dia buat bacaan surah Al-Mulk. Selama mana tak buat riau sampai bising tu, still okey. Ada seorang mengapalai, sebelum balik rumah ada baca Al-Mulk dulu. Sebab nanti balik rumah nak tengok TV lah apalah, dengan Al-Mulk semua tak ada. Jadi baca siap-siap sebelum keluar masjid. Ada setengah orang dia ambil inisiatif macam tu. Tapi benda tu kena terkawal lah. Jangan buat sampai bunyi bising, sampai tak tahu mana satu bacaan tertukar ayat Quran dengan bunyi apa semua. Tak boleh lah yang tu. Cuma nak katanya ini ialah bab pentingnya adanya unsur menjaga akidah. Kemudian kita tengok lagi. Mereka sangkakan jawapan daripada Nabi akan memihak kepada mereka atau selari dengan perspektif dalam fikiran mereka. Namun, ternyata nas Al-Quran tidak menyebelahi mereka buat kali seterusnya. Syekh Amin Ahsan Islahi, seorang ulama tafsir daripada India, berkata, penurunan surah dan kisah Luqman ialah episod kekecewaan yang seterusnya menimpa Quraisy. Pencarian mereka mengenai akidah tokoh paling intelektual yang bukan Nabi pun akhirnya tidak memenangkan bid'ah yang mereka lakukan di Mekah. Disebut bid'ah kenapa? Sebab mereka menasakkan ritual mereka itu kepada ajaran Ibrahim.
Sebenarnya bukan Nabi Ibrahim buat pun macam tu. Luqman menyatakan keimanan kepada ajaran yang selari dengan ajaran Nabi Muhammad, seolah-olah Luqman diturunkan oleh Allah dari langit untuk menjadi murid kepada baginda Nabi ketika kaumnya sendiri menolak dakwahnya. Maknanya Allah Ta'ala datangkan bukti orang yang kamu hebatkan pun selari dengan orang yang kamu tentang sekarang. Sebab tu antara cara kita nak meruntuhkan kedegilan orang ialah kita cari orang yang degil ni dia hebatkan siapa. Dia nampak di mata dia hebat siapa. Lepas tu kita cari tokoh tu, kita tengok ucapan dia, yang dia tentang di mana. Lepas tu kita buktikan. Cara ni antara cara yang paling ampuh lah. Tapi manusia kalau dia degil, dia tak degil. Walaupun dapat buktikan bagaimana tokoh yang dia idolakan tu tak ikut macam mana apa yang dia fahami dan ideologikan daripada akidah. Luqman radhiyallahu anhu bukanlah orang asing di Makkah maupun di Madinah. Menurut riwayat, 3 tahun sebelum hijrah, orang Yathrib kemudiannya dikenali sebagai Madinah. Pertama yang telah terpengaruh dengan dakwah Nabi Muhammad ialah Suwaid bin Samit. Ini orang pertama. Dia ni pun syu'ara. Dia ni pun salah seorang daripada penyair Arab. Dia seorang daripada penyair Arab. Beliau telah pergi ke Mekah untuk mengerjakan haji. Ini haji jahiliah. Di Mekah seperti biasa, Nabi giat menyampaikan dakwah tentang Islam kepada orang tempatan dan juga jemaah haji yang datang daripada pelbagai negara. Nabi ni waktu musim haji lagi sakat Nabi akan berdakwah. Tak penat Nabi. Tuan-tuan boleh bayang haji zaman tu, orang ramai macam haji sekarang. Tapi dia punya fasiliti taklah se-complete sekarang. Dengan cuaca panas. Sebab kita tengok musim haji ni bila mana datang musim haji, cuaca di Arab Saudi ni biasanya lah panas. Macam mana kita sekarang di Perlis rasa panas ni, beginilah cuaca di Arab Saudi. Sebab angin yang datang ialah angin yang bahang dia panas. Kita rasa bahang angin ni. Orang yang pernah pergi haji dia tahu lah. Saya tak pernah pergi haji, cuma saya pernah rasa cuaca tu. Waktu pergi umrah dekat dengan nak buka musim haji lah. Sebab dulu umrah yang dekat dengan musim haji ni dia pernah tutup sekejap. Sekarang ni dia macam nak buka balik. Dulu bila mana habis saja Syawal, ni kita Ramadan, Syawal, kerajaan Saudi akan stop visa umrah. Sebab ini ialah waktu persiapan untuk menyambut tetamu haji. Jadi dia stop, dia kosongkan, dia bersihkan apa yang patut sehingga buka balik. Sekarang tak lah. Sekarang dia macam open. Sebab tu dulu kalau kita tengok, ada orang dia pergi buat umrah, tapi benda ni salah lah. Dia pergi buat umrah dekat-dekat dengan nak masuk musim haji. Visa umrah dulu, bila mana kita apply nak buat umrah ni, visa umrah dia punya valid dia tu 45 hari. Orang yang pergi penghujung Zulkaedah, sebelum masuk Zulhijjah, menggunakan visa umrah tu, dia valid untuk duduk di Mekah sampai orang datang haji. Lalu dia pun buat haji. Tapi buat haji cara ni salah. Hajinya sah, pahala tak tahu dapat ke tak. Sebab kita nak buat haji tetap kena hormat pemerintah negara yang kita nak pergi tu. Kita kena pakai visa haji. Sebab tu kerajaan Saudi ni dia ketatkan. Dia akan tangkap orang di mana? Di wukuf di Arafah. Waktu tu dia akan tangkap. Dia akan cek mana visa haji, mana visa umrah. Kalau dia tangkap kita tak ada visa haji, kita akan di-ban masuk, tak boleh masuk Arab Saudi dalam tempoh 10 ke 15 tahun. Nama kita akan di blacklist. Tu belum cerita lagi lah ni orang nak masuk musim haji. Tu belum cerita lagi yang ambil upah haji tapi hajinya hanya di Bukit Ajiat saja. Tahun lepas dah ada lah orang yang buat badal haji. Sebab tu orang kata ni bukan badal haji, ni bedal haji. Dia duduk Bukit Ajiat, dia pakai ihram, dia tak pergi wukuf. Dia pamer nama, ni nama orang. Orang pun ambil gambar, buat video. Dia duduk di Bukit Ajiat. Ini sebahagian daripada scammer lah. Cuma buat kerja tak cermat. Waktu dia pegang nama tu, dia gumpal duit 100 riyal dalam tangan dia. Waktu dia pegang nama tu, orang nampak duit 100. Maknanya baru lepas terima upah tu. Baru lepas menerima upah atas kerja tipu dia tu. Start pada tu yang kena tangkap tau. Cuma nak katanya ialah zaman Nabi pun macam tu lah. Suwaid bin Samit ni dia datang. Dia datang dan dia tengok apa yang Nabi ucapkan.
Lalu dia pun berkata, dalam perenggan yang kita baca tu, aku juga memiliki sesuatu yang mirip dengan apa yang engkau sampaikan. Apabila Nabi bertanya lanjut, Suhaib menyebut perkara itu ialah manuskrip Luqman. Lalu ditunjukkan kepada Nabi Muhammad setelah membaca sebahagian daripada manuskrip tersebut, baginda bersabda, ini ialah ungkapan yang menarik, tetapi apa yang ada padaku lebih baik. Apa yang ada padaku lebih baik. Maknanya, di sisi Suhaib bin Samit ni dia ada lembaran-lembaran yang cerita tentang Luqman. Tapi Nabi ni, dia dengar orang yang nak cerita tentang Luqman, tapi Nabi kata, yang aku nak cerita ni lebih baik. Baginda terus membacakan ayat-ayat suci Al-Quran mengenai kisah Luqman. Suhaib terus mengakui bahawa Al-Quran itu sememangnya lebih baik daripada apa yang dia miliki. Sebab dia orang bahasa, dan dia orang yang tak terpengaruh dengan propaganda, akhirnya dia akan akui. Dia jadi masalah ni, dia orang yang ada ilmu, tapi dia ada kedegilan. Yang ni walaupun kebenaran dah jelas depan mata, dia akan menidakkan kebenaran itu. Dia akan tolak kebenaran itu. Macam ahli kitab. Menurut sejarawan, Suhaib bin Samit juga dikenali sebagai Al-Kamil di Yathrib. Yathrib ini di Madinah. Disebabkan kepakaran, keberanian, kemuliaan dan pengetahuan tentang syair. Selepas musim haji itu, beliau telah pulang ke Madinah. Malangnya beliau terbunuh dalam peperangan Bu'ath. Peperangan Bu'ath ni adalah peperangan yang berlaku antara Aus dan Khazraj sebelum hijrah Nabi. Sebab Aus dan Khazraj ni sebelum Nabi datang dan damaikan, mereka ni berada dalam keadaan perang saudara dalam tempoh yang lama. Lebih kurang 100 tahun. Maknanya sebelum Nabi lahir lagi, Aus dan Khazraj ni sudah berperang. Cuma banyak rentetan siri peperangan. Yang last sebelum dia orang bersatu ialah perang Bu'ath ni. Last. Nabi datang, Nabi damaikan antara Aus dan Khazraj. Dan ajaibnya, bila mana Nabi damaikan, dia macam tercabut sesuatu pada orang Ansar ni, iaitu sifat permusuhan dihilangkan. Dan kita tengok Aus dan Khazraj sampai sekarang masih lagi mewarisi sifat pemurah tu. Ansar ni lah keturunan Aus dan Khazraj. Sebab tu ada satu hantaran, ada kawan saya yang sekolah dulu, dia kerja bawa orang umrah sekarang. Dia bawa mak ayah dia pergi buat umrah yang baru 2-3 minggu ni. Dia tukar duit Malaysia tukar ke Riyal. Ayah dia ni tua, dalam 70 ataupun 80, yang tak tahu sangat hal currency duit ni. Dia tukar RM600 Malaysia, dapat RM2,300. Dia pun jumpa anak dia, dia kata duit kita mahal sekarang. Sepatutnya RM600 tak sampai RM500 kita tu. Tapi dia tukar, dia dapat RM2,000 lebih. Bagi azan tu. Nanti kita cerita bagi habis tu. Okey, saya nak cerita balik yang tadi. Bila mana ayah dia pergi tukar di satu money changer di Madinah, ni cerita di Madinah. Tempat orang Ansar lah. Okay. Bila mana dia tukar RM600 Malaysia dapat RM2,300. Lebih kurang. Biasanya duit kita ni kalau 600 kita mungkin dapat dalam RM500 lebih lah kot. Ataupun RM500 ataupun RM400, dan saya tak pasti berapa currency sekarang. Okay. Dia pun balik jumpa anak dia yang mutawif ni, dia kata duit kita mahal sekarang. Lepas tu anak dia macam terkejut, tukar berapa? 600 dapat 2,000. Dia pun terkejut. Yang kita duk dengar berita kata duit kita jatuh. Bila masa duit kita mahal macam ni pula ni? Tak cukup dengan ayah dia, mak dia pula kata. Mak pun tukar 400 dapat dekat dengan 1,000 lebih. Minta resit. Rupa-rupanya pegawai yang buat tukaran wang tu, dia jadikan ringgit Malaysia dalam euro. Ringgit Malaysia tu dia tukar, dia set dalam komputer dia euro. Kalau euro memang mahal lah. 1 euro dah berapa? Maka anak dia ni yang tanggungjawab ni bawa semula resit tu pergi kat kedai tu. Bagi tahu. Tunjuk resit, tuan kedai tu dah tahu dah. Ni kesilapan. Manager kedai tu tahu. Okay. Tapi yang menariknya, yang saya nak katanya, perangai Ansar, orang Ansar. Tak hilang perangai suka tolong orang ni. Dia tak marah pegawai dia, dia kata hadza qadarullah qaddarallahu bihi. Ini takdir Allah yang Allah Taala dah takdirkan padanya. Sebab bila mana kita key in, kita takkan boleh tarik balik dah. Tak boleh tarik balik. Apa yang kamu dan ayah kamu dapat itu rezeki pada Allah.
Kalau aku duduk jaga sini pun, aku akan tertukar pada euro juga. Tengok dia punya sudut pandang dia. Dia tak marah, dia tak pelempang kepala bangla tu, tak pelempang. Dia kata kalau aku duduk di meja dia pun hari tu dengan takdir Allah Ta'ala, dia akan jadikan aku pun bagi 2,000 kat ayah. Ni perangai Ansar. Perangai Ansar. Dia tak ambil balik. Dia kata selesai. Oh, kalau kita di Malaysia ni haru biru, ligan cari. Tapi perangai Ansar. Dia tak takut miskin dalam bab ni. Tak apa. Tapi dia gantilah dengan duit dia tu, dia ganti. Cuma saya nak katanya perangai Ansar. Saya dah banyak kali bertemu dengan orang-orang seperti ni di Madinah. Ajaib dia orang. Waktu dia orang memberi ni, memberilah keadaan yang tak takut kepada kefakiran. Cara dia beri. Cuma nak katanya, inilah antara sebab mereka ni didamaikan hati oleh Allah Ta'ala. Biasanya orang yang ada sifat pemurah, dia lebih dekat pada hidayah. Lebih dekat. Sebab tu Suaid ni, waktu dia dengar Nabi cerita tentang Luqman, dia bukan macam orang-orang Mekah. Orang Mekah dia dengar tentang Luqman, dia menebalkan rasa menyampah dia pada Nabi. Tapi orang Madinah tak. Dia nak explanation. Dia nak penerangan. Kalau penerangan tu betul, dia akan tunduk pada penerangan tu. Sebab tu bila mana Nabi buat haji, orang-orang Yathrib yang dilembutkan hati oleh Allah Ta'ala atas sifat pemurah. Sebab tu bila mana kita rasa hati kita ni keras, hidayah payah terima, biasanya orang yang keras hati duduk padanya sekali sifat bakhil. Biasanya macam tu. Orang yang pemurah akan bersama dengan hidayah sehingga dia dapat pada syurga Allah Azza wa Jalla. Sebab tu benda yang penting. Jadi alhamdulillah kita selesai untuk bab yang ke-8 ni. InsyaAllah kita akan masuk bab yang ke-9 untuk kali yang akan datang, memahami makna alif lam mim. Jadi kita berpada situ je untuk malam ni. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.